Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar? Sihat? Bagaimana masih lagi dengan keluarga? Masih lagi tidak merayau tak keluar daripada rumah, tak buat perkara yang ditegah oleh pemerintah dan juga ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kita telah pun bersiaran untuk episod yang pertama tentang Imam Mahdi, halangan dan cabaran yang dihadapinya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup kita ini adalah satu perjalanan yang penuh dengan berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai liku, berbagai-bagai situasi, dan itu semua berlaku atas faktor kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah menguji kita bukan kerana Allah menghukum kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allah menguji diri kita, diri saya, diri tuan-tuan perempuan, diri keluarga-keluarga kita dan semua sekali sahabat-sahabat kita yang jauh, yang dekat, kerana Allah sayang pada kita. Dan tidak kita diletakkan atas dasar kesusahan, atas dasar yang menyukarkan kita, atas perkara yang sia-sia, tuan-tuan dan perempuan. Kerana derajat seseorang itu Allah naikkan apabila ianya diuji. Ujian Allah kepada kita itu ada kadarnya. Dalam alam teologi kita ada hukum exact. Hukum pertama pola, hukum kedua kadar, hukum ketiga pasangan, hukum yang keempat keseimbangan. Jadi kita ambil pada hukum yang kedua kadar, yakni Allah jadikan apa juga di atas muka bumi, di alam semesta ini dengan kadar dia. Ada kadar dia. Dia tak boleh lebih daripada had yang telah ditetapkan. Dalam arti kata lain, kita makan nasi pun ada kadar dia. Kita bergurau senda juga ada kadarnya. Jadi ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Lebih-lebih lagi kita sedang menghadapi situasi ujian pada hari ini dengan wabak COVID-19. Juga ada hadnya. Maksudnya di sini Allah akan menguji kita berdasarkan kapasiti kita sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada pun yang Allah letakkan itu melebihi kapasiti yang kita miliki. Dalam arti kata lain, kalau kita tuang air dalam gelas, maka air yang masuk di dalam gelas itulah kadar dia. Kalau kita tuang lagi, maka air itu akan melimpah keluar, tuan-tuan dan puan-puan. Bila melimpah keluar, membazir. Maka pembaziran itu bukan kerja Allah, kerana itu adalah kerja yang sia-sia dan tidak Allah jadikan apa juga itu sia-sia. Maka dalam saat kita sedang menghadapi ujian-ujian ini daripada Allah, ujian-ujian yang menyedarkan kita betapa kita sebenarnya sangat-sangat lemah, prone ni reput, fragile. Kalau kita naik pesawat kalau kita bawa barang-barang tertentu, kita nak daftar, dia akan tanya barang ni fragile atau tidak. Kalau kita kata fragile, maka dia akan tandakan satu stiker, okey, fragile. Artinya barang ni bila nak masuk dalam pesawat kargo, yang mengendalikan nanti akan tahu, okey, diasingkan, jangan letak tempat barang-barang yang yang kukuh. Jadi begitu juga dengan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Allah takkan bagi ujian melebihi daripada kadar yang kita ada. Jadi apa juga ujian yang Allah beri, kita kena terima dengan hakikat yang jelas. Berfikir, cari dengan pelaksanaan-pelaksanaan bagaimana kita nak menghadapi ujian-ujian itu. Ujian-ujian yang datang pada diri kita, individu. Ujian pada diri kita, kemudian ada ujian pada isteri kita, ada ujian pada suami kita, ada ujian pada anak-anak kita. Setiap seorang manusia akan diberikan ujian yang sama. Dalam arti kata lain, kalau ujian kesusahan, orang lain kesusahan juga. Cuma pola kesusahannya tu berbeza, tahap kesusahannya tu berbeza. Balik pada apa yang saya katakan tadi, ikut kapasiti masing-masing, ikut kadar yang dia miliki. Gelasnya saiz berapa? Kalau gelasnya besar, katalah dalam 200 liter, 200 liter besar sangat 200 mililiter. Saya pun tersasul juga dalam soalan ni. Maka dia tuang jumlah tu. Kalau kita minum air 1 liter yang kita mampu minum,
Kita berikan dia, tuang pula dia lagi dalam 5 liter, so dia minum sekali, memang dia takkan mampu kerana kadar dia 1 liter. Maka setiap sesuatu yang Allah berikan pada kita mesti berbalik kepada hitungan. Jumlah dia jelas. Solat pun ada jumlah dia, 5 waktu. Kita ada kehidupan waktu siang pun ada waktu dia, 12 jam. Siang 12 jam, malam. Tapi ada tempat di mana siang lebih panjang, malam lebih pendek. Dia semua tu ada hitungan-hitungan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di mana juga berada, hadapilah ujian yang sedang kita lalui ini dengan hikmah. Jawapan kepada segala ujian ini ada daripada yang memberikan ujian. Yang memberi kita ujian adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita buat ujian dulu PMR, SPM. Lulus SPM boleh masuk universiti. Kalau tak lulus SPM, kita tak dapat masuk pusat pengajian tinggi. Jadi kita nak masuk syurga Allah, tinggi tempatnya tu. Jadi kenalah ada ujian yang besar nak masuk tempat yang baik. Jadi yang memberikan ujian kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak dapatkan jawapan kepada ujian-ujian, bagaimana puzzle dia nak kita pecahkan di sini. Al-Quran. Saya tetap lagi pegang ni, Al-Quran. Saya tak cerita lagi apa-apa yang lain, Al-Quran. Kerana Al-Quran ada jawapan. Semua jawapan ada di dalam ni. Buka, perlahan-lahan kita baca, dan kita tak faham, kita cari terjemahan dia. Kemudian kita memahamkan pada diri kita, jangan fahamkan pada orang lain. Kerana ujian tu bagi kita. Ujian bagi kita, kita lah yang nak selesaikan. Saya masih ingat lagi pepatah pesanan arwah Pak Long saya. Masa saya kecil dulu, yang menjaga saya arwah Pak Long saya. Beliau pesan pada saya, dan itu saya pegang sampai hari ini, tuan-tuan dan puan. Dia kata begini, dulu waktu tu saya kecil-kecil dipanggil dengan gelaran Cam. Pak Long nak pesan, kain basahan orang jangan dikeringkan, kain basahan sendiri jangan minta orang keringkan. Saya pun fikir, apa kain basahan orang jangan kita keringkan, kain basahan kita jangan bagi orang keringkan. Begitu indah bahasa orang-orang lama memberikan satu kiasan untuk kita sebenarnya. Saya khususnya pada saat tu berfikir, apalah Pak Long ni nak cakap ni. Cuba tanya dengan dia balik, Pak Long, apa kain basahan kita, kain basahan orang ni Pak Long? Dan dia senyum je dengan saya, dia kata, kan Pak Long dah cakap, dah dengar tak tadi? Dah dengar Pak Long. Fikirlah. Maka saya dah dididik dengan berfikir, tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhirnya setelah masa berjalan, bukan besoknya, hari tu dia dapat jawapan tentang penjelasan beliau, memiliki masa yang sangat panjang. Dan barulah saya faham dari segi empiricalnya kena ada proses perjalanan untuk memahami penyataan yang sebegitu indah. Kain basahan orang jangan kita keringkan, kain basahan kita jangan bagi orang keringkan. Maksudnya di sini, urusan orang jangan kita cuba nak selesaikan, urusan kita jangan bagi orang selesaikan. Itu maksud dia. Jadi kita yang menghadapi masalah, jangan kita ambil masalah kita ni, kita serahkan pada orang lain untuk diselesaikan. Kenapa? Kerana itu adalah zalim namanya. Kenapa zalim? Kerana masalah kita mustahil dia akan dapat memahamkan apa yang kita hadapi. Dia hanya boleh mendengar. Kita beritahu tentang kesusahan, dia akan dengar, sian susah. Tetapi yang melalui kesusahan adalah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hanya kita yang tahu, hanya kita yang boleh memahamkan dalam soal ini. Tak maaf sikit. Jadi inilah kisah dia tentang perjalanan kita di akhir zaman. Kita memerlukan suatu penjelasan yang tidak ada kabur-kabur, ramalan-ramalan yang penuh dengan teka-teki. Kerana Al-Quran itu jelas. Tidak ada sesuatu pun yang Allah sembunyikan daripada pengetahuan kita daripada Al-Quran. Al-Quran adalah penyuluh. Al-Quran membuka jalan, menjelaskan kita siapa baginda Rasulullah SAW, menjelaskan apakah peranan kita di atas muka bumi, apa tujuan kita atas muka bumi. Ini saya bercakap baru mukadimah, tuan-tuan dan puan-puan.
Jadi bila saya bercakap mukadimah ni, selalunya saya akan mengambil aspek-aspek diri sendiri terlebih dahulu sebelum saya masuk kepada tajuk. Ni nanti ada pula yang marah lagi, bila nak cakap pasal Imam Mahdi, tak sabar-sabar dengan ujian tu tadi. Kan kesabaran, sabarlah sikit. Sebab saya nak jelaskan perkara ni macam kita nak bawa kereta, start enjin terus jalan, perlahan-lahan lah, bagi sekejap, dalam 2-3 minit tu bagi panaskan dulu dia punya enjin, barulah jalan. Nak main bersukan sekalipun, jangan terus ambil bola terus libas, bagi panas badan dulu. Jadi sama juga dengan kisah Imam Mahdi, bagilah panas sikit, sebab ni nak suruh berfikir. Bila saya bagikan lontaran-lontaran bercerita sebegini, sebenarnya exercise otak dulu. Exercise otak tuan-tuan dan puan-puan, bagi dah sedia. Sebab cerita Imam Mahdi ni cerita besar. Cerita yang tak boleh kita hanya duduk dengar macam kita makan mi goreng kat kedai mamak. Kisah Imam Mahdi adalah satu kisah yang sangat luas dari aspek ilmu pengetahuan dan juga dari segi kerahsiaan yang hanya dapat kita gunakan akal semata-mata dengan panduan Al-Quran dan memahamkan perjalanan baginda Rasulullah SAW, baru kita dapat jelas. Jadi bukan boleh terjun macam tu. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Kerana hari ini saya nak bercerita tentang soal yang bukan untuk membawa cerita-cerita seseorang, kisah Imam Mahdi, dengan dasar-dasar yang boleh bersantai-santai. Hidup ini kalau kita faham tuan-tuan dan puan-puan di atas muka bumi, masa berjalan tidak menanti kita. Masa berjalan terus, membawa tenaga. Jadi apa yang nak saya jelaskan pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ni faham apa yang telah kita fahami dan kita kaji daripada Al-Quran, siapa kita di atas muka bumi ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh faham, tidur pun sebelah mata tutup, sebelah mata buka, sebelah mata berjaga, sebelah mata tidur. Dia tak boleh duduk nak tidur kalau faham. Maksudnya takut kita nak tidur, takut kita nak tidur lama-lama, sebab tidur tu adalah satu ruang yang sebenarnya kita tak ada buat apa-apa, tidur. Ya, fitrah manusia kena rehat sebab nak membetulkan semula sistem metabolism badan dan sebagainya. Kita kena berehat. Tapi maksud saya dari segi nilai sebenarnya kehidupan di atas muka bumi, sebenarnya kalau kita faham, kita tak mau tidur dah. Takut kita sebab takut hilang masa tu. Takut masa tu berjalan tanpa ada manfaat yang kita letakkan di dalamnya. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Masih nak terus melompat kepada cerita Imam Mahdi terus? Sabarlah sikit. Ya. Dengan masa bayu ni, masa ya, bukan masa ribut, masa bayu. Artinya bayu tu angin bayu lembut dia jalannya. Kalau nama saya gunakan masa ribut, tuan-tuan dan puan-puan tak boleh nak faham pula nanti saya bercakap macam ribut. Macam mana? Boleh sabar sikit kan? Okey. Okey, begini. Cabaran dan halangan yang dihadapi oleh Imam Mahdi, perkara yang kedua, iaitu episod yang kedua. Bila kita masuk pada cabaran dan episod yang kedua, semalam dah saya terangkan tentang halangan dan cabaran yang ada pada Imam Mahdi. Pada peringkat yang pertama adalah diri dia sendiri. Dia sendiri tak boleh nak mengaku dia Imam Mahdi. Dia sendiri tak boleh memahamkan bahawa dia adalah Imam Mahdi. Maka itulah cabaran bagi diri sendiri. Maka sebab itu kita kena kenal diri kita rata-rata. Kenalkan diri kita rata-rata, barulah dapat kita kenal apa yang ada di sekeliling, di alam semesta. Tanpa kita kenal diri, maka kita tidak tahu apakah peranan kita sebenarnya di atas muka bumi. Kita nak gunakan pisau, kita kena tahu pisau itu apa dan apakah kegunaan pisau tersebut. Bagaimana kita nak memegang pisau? Pegang dia punya pangkal, jangan pegang hulu, jangan pegang hujung dia, jangan pegang mata pisau kerana kita akan luka. Maka semua itu ada aturan dia, mengenal terlebih dahulu. Sebab itu di dalam Islam, aspek yang pertama di dalam diri kita adalah pengenalan. Mengenal setiap sesuatu yang telah Allah jadikan di atas muka bumi,
Maka untuk kita mengenal apa juga yang ada di atas muka bumi ini, maka kita kena kenal diri kita. Maka itu yang akan berlaku kepada Imam Mahdi di dalam kehidupan dia. Dia mengenal diri dia. Kenapa persoalannya nak kenal diri? Bila kita kenal diri kita, baru kita tahu apakah hubungan kita dengan yang lain. Kalau pisau tu dia kenal pisau tu, maka dia tahu hubungan pisau ini memotong. Memotong apa? Memotong sayur, motong kambing, motong ayam, dan apa juga kita tahu dari segi aspek kegunaan dia, dari segi aspek tugas dan peranan dia. Maka itu sebab saya jelaskan semalam, dan hari ini saya sambung sedikit lagi tentang betapa pada peringkat yang pertama Imam Mahdi ingin mencorak diri dia terlebih dahulu. Jadikan diri dia imam dulu. Maksudnya apa? Ketua. Mahdi ini diberikan petunjuk, yang membawa petunjuk. Itu maksud Mahdi. Imam itu ketua. Sebelum dia dapat menyatakan diri dia siapa, dia nak memahamkan diri dia ketua. Tak boleh lah macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Nak jadi imam ni bukan tu macam pergi masjid, siapa yang boleh lebih arif tentang membaca Al-Quran, dia menjadi imam di dalam satu ruang untuk mengajarkan solat. Tetapi ini imam kehidupan yang merangkumi semua jenis manusia, semua kategori manusia, semua bangsa manusia. Dia ketua. Imam ni ketua, leader, pemimpin. Tapi kalau dia sendiri tidak dapat menerima hakikat dia tu imam, macam mana dia jadi ketua? Jadi itu dah dibahaskan semalam, tuan-tuan dan puan-puan. Balik kepada perkara yang nombor 2. Ini episod yang kedua. Halangan dan cabaran yang dihadapi adalah yang paling hampir kepada diri dia, iaitu keluarga dia sendiri. Keluarga dia adalah halangan yang sangat-sangat besar. Halangan yang membuatkan dia berbolak-balik untuk memposisikan diri dia dalam dia menempuh perjalanan ilmu yang dia miliki. Mana saya dapat cerita ni semua? Mana Pal Masa Bayu dapat cerita ni? Rujuk kat mana? Dapat kat mana? Inilah dapatnya. Saya dapat kat mana lagi? Saya tidak ada duduk cara membuat sesuatu, saya tunggu mimpi datang pada saya dan saya sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Tak, saya baca, saya buka Al-Quran, saya baca Al-Quran, kemudian saya kaji, saya dapat jawapan, baru saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak cari orang sana, saya tak cari orang sini. Saya dah ada satu jawapan yang ada di tangan saya ni. Jawapan yang tidak ada sesiapa yang boleh mengalahkan jawapan yang ada di tangan saya ni. Tak ada. Kalau rasa ada, kumpulkanlah berapa ramai manusia. Buatlah sebagaimana apa yang ada. Tak payah kata satu Quran. Buat satu ayat pun cukuplah, boleh mendandingi apa yang ada dalam Quran. Kalau boleh lah. Saya rasa dan saya yakin tak ada makhluk yang boleh buat yang menggandingkan dengan Al-Quran. Dah dicabar oleh Allah di dalam Al-Quran penyataan ini tadi. Maka apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Tak ada cerita reka-reka, tidak ada cerita yang sekadar ramalan-ramalan, kerana saya adalah penentang ramalan. I'm not a fortune teller. Saya bukan meramal masa depan. Saya bukan melempar batu ke satu tempat, kemudian batu mana jatuh, di situ saya ambil keputusan. Saya akan memastikan semua mesti mengikut apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka balik kepada cerita itu tadi, saya memberitahu tuan-tuan dan puan-puan halangan yang kedua kerana ada dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang berkait tentang Imam Mahdi ada dalam Al-Quran. Kenapa? Dah saya jelaskan daripada episod yang sebelum-sebelum ini, yang video lama-lama masa saya di Albania, masa saya di Turki, masa saya di Montenegro dan banyak lagi sebelum-sebelum di India dan sebagainya. Saya bercerita perkara yang sama, bahawa apa juga kenyataan, apa juga situasi, dia akan balik kepada satu sosok sahaja yang akan dapat memberikan jawapan kepada kita, yakni baginda Rasulullah SAW. Maka apabila kita lihat dalam aspek ini tadi, halangan yang dihadapi di kalangan keluarga oleh Imam Mahdi berbalik sebagaimana halangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah semasa mulanya beliau
semasa mulanya beliau melakukan dakwah Islamnya di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Imam Mahdi meletakkan diri dia sebagai imam, bukanlah imam itu terus Imam Mahdi yang kita semua sebut ni, Imam Mahdi. Bukan. Imam dia ada 7 peringkat imam. Imam Mahdi kena ada 7 imam baru dia jadi Imam Mahdi yang kita ceritakan ni. Imam Mahdi yang pertama adalah imam kepada diri dia. Kita kena jadi imam kepada diri kita, pemimpin kepada diri sendiri. Maka imam yang kedua, pemimpin kepada keluarga dia. Begitu imam yang nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi imam, bila kita sebut imam, kita cuma nampak Imam Mahdi, imam pemimpin kepada dunia. Tetapi sebenarnya dia melalui peringkat imam ataupun kepimpinan berdasarkan kepada fasa-fasa yang jelas. Maka balik kepada cerita ini tadi, beliau nak menjelaskan bahawa beliau adalah imam kepada keluarga adalah satu lagi masalah yang perlu dia hadapi. Dia dah dapat selesai dah diri dia, sebab bila saya cerita cabaran semalam, dah selesai lah. Maknanya apabila masuk bahagian yang kedua, cabaran yang dihadapi dan halangan yang dihadapi dengan peringkat yang kedua, iaitu yang paling hampir dengan dia, keluarga dia. Maka peringkat pertama dia dah selesai, dia dah tahu, dia dah mengaku dia imam kepada diri dia lah, aku Imam Mahdi kepada diri aku. Contohnya macam tu. Boleh faham tak ni? Okey. Jadi daripada situ, tuan-tuan dan puan-puan, maka beliau nak memposisikan, nak naikkan lagi ni pangkat imam diri sendiri kepada imam bagi keluarga pula. Pernah ke dengar cerita macam ni? Tak pernah dengar kan? Sebab tu rujuk dalam Quran. Cerita ni semua ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak faham lagi, kita lihat bagaimana sejarah perjalanan baginda Rasulullah. Bila kita dah ada satu rujukan, cerminan, kan mudah nak kita nak susun puzzle dia, nak susun jadual dia kan senang, sebab dah ada apa yang kita nak lakarkan. Contohnya macam pelukis lah. Kita letakkanlah ramai-ramai pelukis yang mahir-mahir, yang semua yang pandai-pandai. Okay. Kemudian kita minta mereka melakarkan sesuatu. Kita kata buat imajinasi masing-masing lah, lakarkan tentang alam semesta ataupun lakarkan tentang suatu pohon. Jadi masing-masing akan membuat imajinasi, memikirkan macam mana pohon yang nak digambarkan. Masing-masing pun lakarlah. Kalau ada 1000 orang, ada 100 orang pelukis di depan kita, 1000 pohon yang kita akan dapat. Dan daripada 1000 pohon tu, masing-masing akan membuat gambaran berdasarkan apa yang sampai pada dia. Maka di situ berlaku pemecahan kan, masing-masing ada gambaran masing-masing. Tetapi apabila kita ambil satu pohon sebagai satu model, letakkan di depan, lalu yang 1000 ataupun 100 orang pelukis tadi, beritahu pada mereka, lakarkan apa yang ada di depan kamu. Maka semua akan dapat lakaran yang sama kepada perkara yang sangat jelas di depannya. Maka begitu dengan Rasulullah, dia dah ada. Kenapa tak ambil Rasulullah itu sebagai lakaran kepada kita mengenal Imam Mahdi? Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Dapat tak tip? Banyak saya bagi tips ni nak kenal Imam Mahdi. Tuan-tuan dan puan-puan dah boleh rujuk sendiri, boleh baca Quran sendiri. Jangan takut membaca Al-Quran. Saya heran kadang-kadang orang kata tak boleh baca Al-Quran, tak ada guru, tak boleh. Pasal apa? Cakapnya tu dalam Quran tak ada satu perkataan pun mengatakan kamu lihat guru dulu baru kamu baca Quran. Ada? Buka Al-Quran, rujuk Al-Quran. Tak ada perantaraan kata Allah. Kita masih lagi cari orang tertentu. Jadi kita tidak mahu berfikir dalam soal begini. Jadi saya nak menjelaskan kerana ini adalah hakikat yang saya nyampaikan berdasarkan kepada Al-Quran. Jadi kita bercerita tentang Imam Mahdi, sejarah dia balik kepada model dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa penentang paling kuat kepada Rasulullah sewaktu beliau mula-mula
mengembangkan Islam. Bukankah pakcik dia namanya Abu Jahal? Itu pakcik dia tu, bukan orang lain, yang menentang beliau, yang memfitnah dia, yang menyebabkan dia dipinggirkan dan dikatakan gila dan macam-macam. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, ramai lagi yang menentang beliau. Tetapi saya cerita yang paling dekat ni, Abu Jahal. Bahkan bila Rasulullah telah mendapat jawapan siapa diri dia, dalam arti kata lain, diri dia sebagai pemimpin daripada diri dia, dia dah datang rasa persoalan yang nombor 2. Macam mana dia nak jelaskan kepada yang lain? Dia tak tahu. Aku nak buat macam mana ya, nak jelaskan pada keluarga-keluarga aku ni apa yang aku tahu. Maka beliau bawa diri keluar daripada keluarga. Malah dia juga tidak bercerita dengan isteri dia, Siti Khadijah, dan kepada anak-anak dia, dan kepada yang lain-lain, kerana dia tak boleh nak cakap apa-apa dah. Sehingga sebagaimana dalam kisah yang telah saya sampaikan dalam video-video sebelum-sebelum ni, yang semalam, turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau pulang dan dia telah berada dalam keadaan yang sangat berbeza dilihat oleh Siti Khadijah. Selimutkan aku, kata dia. Kenapa? Kerana ia telah menerima sesuatu yang beliau sendiri tidak tahu dan tidak mampu memperjelaskan dengan khusus. Apabila turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, menggigil badan dia, menggigil keadaan dia, demam, cari selimut sejuk. Kalau kita badan sejuk panas, cari selimut, nak demam lah tu. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, menerima kebenaran, dia takut, sangat takut dia. Sah dia dah siapa, dia dah tahu. Sah aku dah betul lah, aku dah tak boleh tolak lagi dah. Tapi dia takut, tuan-tuan perempuan, dia menggigil, demam. Maka begitulah yang berlaku kepada Imam Mahdi apabila dia mendapat kebenaran dan dia nak sampaikan kepada keluarga dia, demam. Tapi dalam versi-versi yang lain, bukan Imam Mahdi yang demam, orang lain yang demam dengar cerita dia. Kan dah jadi terbalik. Ini Imam Mahdi yang demam dengar kisah ni. Macam mana aku nak sampaikan kepada baginda Rasulullah? Bagaimana aku nak ceritakan tentang yang lain tentang baginda Rasulullah, bahawa aku juga memiliki sebagaimana apa yang Rasulullah miliki? Kan susah dia nak cakap dengan keluarga-keluarga dia. Maka di situlah tuan-tuan dan puan-puan, beliau meneruskan melakukan, dan perlahan-lahan pasti dia bertepatan dengan kisah yang berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Isteri beliau adalah orang yang pertama yang akan menerima hakikat bahawa Imam Mahdi adalah imam, adalah pemimpin, sebagaimana Siti Khadijah menerima hakikat dan menyatakan memujuk kepada baginda Rasulullah bahawa engkau benar, sesungguhnya engkau benar, dan sungguh-sungguhnya engkau benar ya Muhammad ya Rasulullah. Maka perkara yang pertama berlaku kepada Imam Mahdi, isterinya yang akan memberikan sokongan kepada beliau terlebih dahulu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, nak pilih isteri ni, biar pilih isteri yang boleh memberikan kita sokongan. Jangan sokongan nak pergi shopping aja, ya. Jangan sokongan nak pergi jalan-jalan aja. Sokongan dalam keadaan kita sukar, sokongan dalam keadaan kita memerlukan bantuan, bukan bantuan dari aspek luaran, tetapi bantuan jiwa. Maka itu pentingnya kita mendapatkan pasangan hidup itu berdasarkan kepada kebenaran. Rujuk Al-Quran, bagaimana baginda Rasulullah mendapatkan
kehidupan bersama keluarga isteri yang membantu beliau di saat beliau sangat-sangat memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, daripada situ maka beliau telah mendapat kekuatan untuk meneruskan usahanya. Begitu juga dengan Imam Mahdi. Daripada situ beliau telah mendapat kekuatan untuk meneruskan usaha dia. Maka pihak yang pertama yang akan mengenal beliau sebagai Imam Mahdi adalah keluarga dia yang terdekat. Maka jika tuan-tuan dan puan-puan bertanya dengan saya, maka saya akan katakan Imam Mahdi dikenali terlebih dahulu oleh isterinya. Dan isterinya lah yang pertama yang akan mengesahkan, yang dikatakan berbaiat ni bukan orang lain, isterinya dulu. Sebelum kisah Rasulullah, sahabat-sahabat menerima Abu Bakar yang pertama, itu kemudian itu kita masuk yang peringkat yang ketiga esok. Saya ceritakan pasal esok halangan dan cabaran dia. Tapi cerita halangan dan cabaran hari ini adalah dalam kalangan keluarga dia. Maka akan dua kelompok bahagian keluarga dia yang akan ada pada saat ini, saat nak jadi Imam Mahdi peringkat kedua. Iaitu ada keluarga yang akan menentang beliau dan ada keluarga yang akan menyokong beliau. Dan sebagaimana kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majoriti adalah penentang kepada beliau. Majoriti adalah yang akan menolak beliau secara total. Jadi kisah tentang Abu Muttalib itu semua kisah-kisah yang dekat dengan baginda Rasulullah. Maka begitu jugalah kisah yang berlaku kepada Imam Mahdi. Dia ada versi yang memberikan nilai yang sama dalam dia menghadapi situasi cabaran di saat bersama dengan keluarganya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak ambil lagi satu kisah di sini untuk fahamkan maksud keluarga yang dihadapi di dalam situasi Imam Mahdi. Kerana hari ini, situasi hari ini, kita dah kerap sangat disogokkan maksudnya diberikan dengan doktrin-doktrin tertentu, diberikan dengan begitu banyak input formula-formula yang menjauhkan kita daripada realiti. Di mana hari ini banyak sangat cara-cara yang kita katakan shortcut, jalan pintas. Kita buat shortcut, kita buat jalan pintas untuk mendapat sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Nak cepat sampai. Macam semalam lah saya ditegur, bila nak cerita pasal Imam Mahdi, nak cepat sampai lah tu. Padahal ada perkara yang perlu kita tempuh terlebih dahulu. Sungai itu adalah suatu medium untuk kita faham perjalanan hidup di atas muka bumi. Cari dan tunjuk kepada saya ada sungai yang lurus. Sungai itu jalan berlengkung-lengkung, berpusing-pusing. Kenapa? Dia tak berhenti. So, air itu tak berhenti. Dia jalan terus. Tak dapat lepas ni, dia cari yang keluar. Dia pusing lagi. Bukan dia berhenti, dia jalan terus. Walaupun ada halangan, air terus mengalir. Tidak ada jalan shortcut. Tak boleh ni, kita potong kat situ, bagi laluan. Maka di dalam ilmu alam teologi itu dinamakan proses alihan. Alihkan tempat itu. Dan satu lagi, arohan. Arohan tu mana kita ikut, mana pun kita ikut. Kemudian daripada kita mengikut itu tadi, kita akan dapat banyak pengetahuan. Jadi contoh macam mana jalan shortcut, kita nak pergi satu tempat. Kalau jalan biasa agak jauh, 3 km. Kalau jalan shortcut mungkin dalam 1 km. Tapi kena lalulah semak-semak, lalu belakang lorong. Jalan shortcut sampai tempat tu. Tapi bila kita lalu di lorong-lorong, ada penyamun tarbus kat situ nunggu. Ada penyamun-penyamun yang sedang bersedia untuk membaham kita di situ. Ataupun kita lalu semak samun, ular duduk menunggu situ. Tapi kita lalu juga. Bila kita lalu, kita disamun oleh penyamun tarbus. Kita terpekik terlolong lah, marah dia.
Kenapa samun aku? Kita membawa diri kita kepada kebinasaan. Maka ini yang saya nak buat kisah tentang keluarga yang ada pada Imam Mahdi. Dia tidak membawa diri dia jauh daripada keluarga dengan cara singkat. Dia tempuh kehidupan dia bersama keluarga. Dia lalui kehidupan bersama keluarga, susah senang bersama keluarga. Dia tak tinggalkan keluarga dia. Walaupun keluarga dia tinggalkan dia, tetap dia tidak akan meninggalkan keluarga dia. Sebagaimana kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak meninggalkan keluarga dia. Seorang pun dia tak tinggalkan. Tetapi pakcik-pakcik dia tinggalkan dia. Yang lain-lain dia tinggalkan dia. Kerana ini adalah satu perkara yang berlaku kepada beliau, maka perkara yang sama juga berlaku kepada Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada jalan shortcut pada Imam Mahdi dalam istilah dia untuk menjadi imam kepada keluarga dia. Tidak ada jalan shortcut untuk dia membuat apa juga keputusan untuk menaikkan diri dia. Semua jalan yang dia tempuh adalah jalan yang akan ada halangan dan ada ujian kepada diri dia, yang akan menjadikan dia seorang pemimpin kepada keluarga dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya nak bagi ilmu Imam Mahdi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mana saya tahu itu Imam Mahdi? Dalam Quran. Jangan kata saya cakap kosong. Ilmu Imam Mahdi dalam Quran. Ini bahasa dia, ini cara dia. Pertama, sebab ni nak cerita tentang keluarga kan. Sebelum kita nak mencari seorang wanita, jadilah diri kita sebagai seorang lelaki terlebih dahulu. Dapatkan ilmu lelaki. Di mana kuatnya lelaki? Lengannya ke? Lelaki lengannya kuat, nampak betul itulah lelaki. Adakah itu lelaki? Cari dahulu. Jadikan diri kita lelaki terlebih dahulu. Itu pertama. Kerana apabila kita lelaki, pasangan bagi lelaki adalah wanita. Apabila kita jantan, pasangan dia adalah betina. Fikirlah di situ. Maka jadikan diri kita lelaki terlebih dahulu. Mana caranya? Dalam Quran. Ada banyak dalam Quran. Tengok dalam Quran. Jadi masa-masa macam ni, buka Al-Quran. Selepas dia dapat apa pengesahan laki, okey, ini dah sah, dah jadi lelaki, barulah boleh kita mencari wanita di situ. Dan kita pasti akan mendapat wanita di sebalik sifat-sifat yang dikatakan wanita. Kita akan dapat yang original wanita, sebab kita original lelaki. Okey. Ni kisah Imam Mahdi perjalanan beliau. Sebab dalam keluarga saya kena share dengan tuan-tuan dan puan-puan macam mana cara dia. Nombor 2, setelah dia menjadi lelaki, maka dia kena naikkan diri dia, naikkan derajat dia, iaitu menjadi seorang suami. Jadi suami pun ada dia punya ujian, ada pangkat, ada kursus dia khas, kursus menjadi suami pun ada, kena lulus. Dalam Al-Quran juga kita kena belajar menjadi suami sebelum jadi suami. Bukan aku terima nikahnya si fulan bin si fulan, kemudian sah semua jadi suami orang. Itu bukan, tuan-tuan dan puan-puan. Itu cari naas namanya. Kenapa? Kerana kita tidak ada persediaan menjadi suami. Ini saya nak bawa kisah Imam Mahdi. Nak dengar bolehlah, tak dengar nak buat macam mana. Yang dah kahwin tu terlewat apa dah. Dah lepas. Ini untuk anak-anak ke depan. Tapi kalau nak buat yang kedua, ketiga itu, saya tak nak bertanggungjawab. Jadi yang keduanya, apabila dah capai tahap sebagai seorang lelaki, barulah ambil ujian untuk menjadi seorang suami. Macam SPM, macam PMR, baru boleh naik SPM. Okey, selepas tu bagaimana pula? Ini menarik kan, kisah keluarga, halangan dan cabaran. Dah lepas dia dapat title, dia dah dapat kelulusan menjadi seorang suami, barulah dia boleh mencari wanita untuk dijadikan isteri. Barulah dia jadi isteri. Dia jadi suami dulu sebelum dia berkahwin. Kerana dia dah ada nilai, kapasiti jadi suami, baru dia layak mengambil seorang wanita untuk dijadikan isteri kepada beliau. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, isteri kepada Rasulullah, macam mana sayang dia kepada Rasulullah. Takkan tuan-tuan puan tak nak macam tu?
Takkan tuan-tuan perempuan tak nak isteri tuan-tuan perempuan macam tu. Ni nanti bergaduh pasal apa namanya, belacan pun boleh jadi masalah rumah tangga kan. Dia dah tahu dia belacan hal kecil, tapi belacan juga jadi punca bergaduh. Tempe kadang-kadang jadi masalah. Macam-macam lah. Itu nombor 2. Apabila dia dah capai tahap sebagai suami, dia akan mendapat isteri, maka syurgaku, rumahku dah bermula pada saat itu. Dan selepas itu ada lagi, ada apa ujiannya? Maka ujian yang seterusnya adalah untuk menjadi seorang bapa kepada anak-anak dia nanti. Kerana seorang suami adalah bahagian kepada isteri, dan dia belum lagi mampu untuk mendapatkan proses title yang seterusnya. Apabila ada anak, maka anak dia tak tahu nak jaga, dia tak tahu nak menghargai, dia tidak tahu bagaimana nak lakukan dengan anak-anak dia. Maka jadilah kita lihat hari ini, naik basikal pakai ada 2 tayar, anak dia pakai 1 tayar. Tengah malam duduk bersepah dekat luar. Kenapa? Kerana anak-anak ni tak ada bapa sebenarnya. Adalah bapa saya hidup lagi. Yalah, atas kertas ada, tetapi nilai ayah tak wujud. Kerana dia tak lulus jadi ayah. Maka Imam Mahdi tak, dia luluskan diri dia dulu jadi ayah. Barulah dia layak ada anak-anak. Lepas itu dah habis, ada lagi. Apa dia? Selepas dia menjadi ayah, maka dia ambil ujian untuk menjadi atuk pula kepada cucu-cucunya. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan lihat, proses itu berlaku satu demi satu. Begitulah kisah Imam Mahdi kepada kita di dalam keluarga. Halangan satu persatu yang beliau hadapi bukanlah halangan atas perkataan, tetapi halangan-halangan itu adalah halangan yang nyata, yang perlu beliau lalui, beliau tempuhi, dan beliau kena posisikan ke semua mereka itu tadi. Dan akhirnya beliau mencapai darjat sebagai Imam Mahdi kepada keluarga dia, peringkat yang kedua. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan semua? Jelas? Maka itulah episod kita yang pada hari ini. Imam Mahdi mempunyai 7 peringkat untuk beliau hadapi cabaran dan segala halangan. Dan hari ini telah saya jelaskan halangan dan cabaran yang kedua. InsyaAllah esok kita sambung pula dengan cabaran yang ketiga. Jangan lupa carilah sesuatu yang baik untuk diri kita. Hindarkanlah diri kita dari kepada kebinasaan yang sebenarnya nak datang pada kita bila-bila masa. Jaga diri, jangan lupa kepada Allah dan Rasulnya, dan jadikanlah Al-Quran itu teman setia kita. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya, Masa Bayu.